Sazali dan juga DJ Iqbal bersiaran secara langsung untuk anda semua dari Konti Perlis FM. Baiklah, untuk komentar at SPM pada kali ini, kami nak membawakan perbincangan mengenai satu isu yang berkaitan dengan undang-undang, iaitu kalau anda pernah dengar adalah berkaitan dengan SULH ataupun Majlis SULH. SULH. Okey. Jadi SULH ini, Majlis SULH ini merupakan satu proses penyelesaian secara perundingan di Mahkamah Syariah. Antara isu yang boleh diselesaikan melalui majlis ini adalah tuntutan ganti rugi pertunangan, muta'ah, harta sepencarian, nafkah isteri, nafkah kepada pihak tidak upaya, nafkah iddah dan banyak lagi. Jadi untuk memahami bagaimanakah proses dalam Majlis SULH ini dan juga bagaimanakah pegawai yang terlibat itu dan yang menyelesaikan permasalahan ini, saya sangat berbesar hati pada hari ini untuk bersama dengan Tuan Abu Sufian Abu Yaziz, iaitu pengarah bahagian pendaftaran, keurusetiaan dan rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Baiklah, selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia, Tuan. Terima kasih. Tadi saya terangkan sedikit mengenai SULH itu semua. Mungkin Tuan boleh panjangkan lagi untuk pemahaman rakyat Malaysia berkenaan dengan Majlis SULH dan juga pegawai SULH yang terlibat dalam proses sebelum kita menghadap hakim di Mahkamah Syariah ini. Okey. Terima kasih saudara Ridwan dan para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya suka untuk berkongsi dengan para penonton program Selamat Pagi Malaysia berkaitan dengan satu program ataupun prosiding yang kita laksanakan di Mahkamah Syariah, iaitu program SULH. Biasa orang sebut suluh, bukan suluh lah. SULH ataupun mediation lah. Di mana proses runding cara yang kita laksanakan di Mahkamah Syariah ini, proses ini sebelum proses perbicaraan di Mahkamah Syariah yang dilaksanakan oleh pegawai suluh dengan melalui satu majlis yang terpimpin, yang mana dalam majlis ini tujuannya adalah untuk mencari jalan penyelesaian, terutama di Mahkamah Syariah. Kalau kita filekan di Mahkamah Syariah, selepas di form filean, sebagaimana yang saudara Ridwan sebut tadi, ada beberapa kes yang senarai kes yang kita tahu, dia akan pergi kepada majlis suluh terlebih dahulu. Majlis suluh tu dia akan dipimpin oleh pegawai suluh dan pada masa yang sama akan cuba cari jalan penyelesaian secara damai. Dan jika ada penyelesaian secara damai, dia akan endorsekan depan hakim tanpa melalui proses perbicaraan panjang. Jadi proses tadi akan lebih pendek berbanding kalau katakan terus perbicaraan yang mungkin makan masa setahun, 2 tahun tak selesai. Sedangkan melalui proses majlis suluh ini, pada hari yang sama selesai dan pada hari sama endorse dan diendoskan oleh hakim dan selesai pada hari yang sama. Apa kriteria kes yang boleh dirujuk di Majlis SULH ini? Okey. Adakah semua kes-kes di bawah Mahkamah Syariah boleh dirujuk di bawah Majlis SULH ini? Okey, kita ada senarai 18 kes yang antara yang disebut oleh saudara Ridwan tadilah, antaranya kes hadana, kes kecuali kes penceraian, harta pencarian, nafkah dan mungkin pertunangan sebagainya tadi, melalui proses tadi, kes-kes tadi boleh diadakan majlis suluh untuk cari jalan penyelesaian. Kecuali dalam kes penceraian yang kita belum ada setengah negeri yang kita laksanakan proses suluh melalui proses kes penceraian, manakala ada setengah negeri itu kita masih belum laksanakan. Walau bagaimanapun kebanyakan kes-kes yang diselesaikan, kes-kes yang saya nyatakan tadi, antara Ridwan nyatakan tadi, boleh diselesaikan. Banyak yang kita selesaikan dengan cara persetujuan bersama. Antaranya kes hadanah lah. Kes hadanah, harta sepencarian yang diselesaikan terus endorse depan hakim. Okey. Yang akan memastikan proses ini berjalan lancar adalah pegawai SULH itu sendiri. Iya. Pegawai SULH itu sendiri diklasifikasikan sebagai hakim ataupun siapa beliau? Okey. Di Mahkamah Syariah kita ada pegawai sulh. Pegawai sulh ini adalah merupakan seorang macam mediator lah. Pegawai sulh ini memainkan peranan sebagai pengantara antara pihak-pihak itu untuk mencari penyelesaian. Jadi sebagai pegawai sulh ini, dia ada, kita terapkan bahawa dia ada konsep kerahsiaan. Dia tak boleh cerita kat luar apa yang diceritakan oleh pihak-pihak di mahkamah. Dan dia ada mesti ada kepercayaan dan supaya pihak-pihak tadi bersetuju dengan cara cadangan-cadangan jalan penyelesaian. Jadi pegawai suluh ini lain, tak sama dengan hakim lah. Jadi bila diselesaikan oleh pegawai
pegawai suluh tadi, cuma pegawai suluh persetujuan tadi perlu diendoskan di hadapan hakim untuk dijadikan sebagai perintah mahkamah syariah. Apakah elemen terpenting dalam penyelesaian kes di bawah majlis suluh ini? Okey, yang paling penting sekali kepercayaan pegawai suluh itu sendirilah dan kerahsiaan itu antara perkara yang penting dan pastinya di mahkamah syariah kita tekankan hukum syarak lah. Dan sebenarnya kepercayaan ni kita tengok dalam Al-Quran pun ada sebut wasulhu khairun. Dan kalau kita tengok dalam sejarah sekalipun bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu digelar Al-Amin ketika dia diberi kepercayaan untuk meletakkan batu Hajar Aswad di Kaabah oleh orang Quraisy. Itu antara buktilah contoh majlis sulh yang dilaksanakan di peringkat oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah tu sebagai mediator, sebagai pegawai sulh yang diberi kepercayaan untuk meletakkan batu Hajar Aswad tu di Kaabah. Itu antara contohnya. Mungkin ada yang baru saja mendengar tentang perkara ini dan mungkin ada yang berminat untuk menyelesaikan kerana mereka berada dalam permasalahan. Prosesnya bagaimana? Adakah perlu diwakili oleh peguam atau terus saja ke mahkamah syariah? Pihak-pihak di peringkat ini tiada masalah untuk melantik peguam. Cuma pelaksanaan tadi, proses suluh tadi, majlis suluh tadi dilaksanakan oleh pegawai suluh yang ada di mahkamah syariah. Okey. Cuma di ketika ini, di zaman ini kita cuba mengetengahkan masyarakat dengan konsep suluh ini di kalangan komuniti. Dengan pemimpin-pemimpin. Sebab itu kita ada beberapa program yang kita laksanakan yang melibatkan kita cuba melahirkan sekuat sukarelawan suluh. Maksudnya di sini Wan, kita bukan saja selesai di peringkat mahkamah syariah. Awal-awal sebelum pergi mahkamah syariah tu kita dah selesai secara sulh. Jadi bila pergi ke mahkamah syariah mudah untuk pegawai suluh pun endorse dan bawa depan hakim untuk endorsekan jadikan perintah. Adakah draft perjanjian ataupun yang di-endorse di peringkat majlis sulh itu dikuatkuasakan secara undang-undang atau perlu penghakiman di depan mahkamah, di depan hakim? Okey. Perjanjian penyelesaian yang dibuat antara pihak-pihak dalam majlis suluh akan dibaca semula di hadapan hakim untuk dipastikan persetujuan yang telah dibuat di hadapan pegawai suluh di dalam majlis suluh itu telah dibuat secara sah mengikut hukum syarak. Maknanya pihak-pihak itu bersetuju. Kita khawatir kalau katakan ada perjanjian yang dibuat tanpa dapat persetujuan pihak-pihak. Jadi hakim akan pastikan penyelesaian itu dibuat secara persetujuan pihak-pihak. Selepas itu barulah hakim tu endorse untuk jadikan perintah. Dan hakim akan baca semula penyelesaian yang telah dipersetujui. Okey, saya difahamkan ada satu program yang akan dijalankan untuk meningkat lagi kesedaran berkenaan dengan majlis sulh ini. Mungkin Tuan boleh ceritakan sedikit? Terima kasih Wan. Yang inilah kita nak kongsikan sebagaimana yang saya sebut tadi bahawa kita cuba untuk melahirkan masyarakat yang mendekati konsep ataupun pelaksanaan suluh ini. Bukan sahaja di mahkamah syariah oleh pegawai di dalam majlis suluh, tetapi di dalam komuniti, di dalam pemimpin-pemimpin juga melaksanakan prinsip suluh ini. Sebab itu pada minggu hadapan 23 hari bulan ni kita akan menyampaikan satu oleh Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kita akan menyampaikan sijil profesional kemahiran suluh. Kalau saya boleh kongsikan, ini adalah modul kita yang kita bina bersama dengan Jabatan Kehakiman Syariah bersama dengan pihak USIM, dan pada kali ini 23 hari bulan ini kita akan lahirkan insya-Allah seramai 30 orang anggota daripada Kagat Kor Agama Angkatan Tentera untuk menerima sijil persilihan suluh. Jadi mereka ni telah berkursus, menjalani kursus persijilan ini pada tahun lepas, pada bulan September, dan mereka telah lulus sebagai boleh dikatakan sebagai untuk dilantik sebagai pegawai suluh di peringkat komuniti, terutama di peringkat anggota tentera lah, ataupun mediator, sebagai mediator terhadap suatu isu yang berlaku. Betul. Bagaimana proses dalam meningkatkan kompetisi mereka sepanjang mereka bertugas sebagai dan juga dilantik sebagai pegawai suluh? Okey. Sebenarnya dalam masyarakat kita pun sekarang ni kita dah banyak melaksanakan proses suluh. Kita selalu berunding, pelaksanaan berunding. Cuma
pertama untuk meningkatkan kompetensi sama ada di peringkat pegawai suluh ataupun anggota tentera ini sendiri, ataupun ini batch yang kedua dah. Tahun lepas kita dah lahirkan 90 sukarelawan suluh. Antaranya kita melaksanakan pensijilan profesional kemahiran suluh ni lah bersama dengan pihak USIM, USIM dan JKSM. Dan pada masa yang sama pegawai-pegawai suluh kita juga yang berada di Mahkamah Syariah, kita teruskan proses-proses latihan untuk utama mendapatkan pensijilan sebagai pegawai suluh ataupun mediator ini. Kepada yang berminat untuk menjadi pegawai suluh ini, apakah prasyarat yang perlu dipatuhi sebelum masuk kepada kursus untuk mendapatkan sijil sebagai pegawai suluh ini? Okey, kalau selain daripada pensijilan yang lain, sebagaimana saya nyatakan tadi, melalui pensijilan profesional kemahiran suluh mediasi ini, pihak-pihak tadi boleh mendapatkan menghubungi pihak USIM dan pihak JKSM juga untuk mereka mengikuti program pensijilan profesional kemahiran suluh ini. Dan melalui pensijilan ini mereka sebenarnya dah boleh bertindak di luar. Kalau saya kongsi kawan, sebab dulu kita di Mahkamah Syariah ada peguam syar'i. Betul. Kita tak ada pegawai suluh lagi. Kemungkinan ini juga akan memberi peluang kepada pegawai-pegawai di luar sana untuk bersama-sama mengikuti melaksanakan sebagai profession sebagai pegawai suluh ini di firma-firma guaman contoh. Untuk dia mengendalikan ataupun di kalangan masyarakat, dia boleh mengendalikan suluh ini, majlis suluh ini, mediator ini di peringkat mediation ini di peringkat bersama dengan komuniti. Jadi secara tak langsunglah dia akan memberi peluang kepada orang ramai, tapi kena ikutilah. Memang kena perlu ada kemahiran, terutama contohnya yang kita bagi ini adalah pensijilan profesional kemahiran suluh dengan bersama dengan USIM ni. Mungkin tuan boleh kongsikan jugalah kebarangkalian kejayaan mereka ataupun kes-kes yang telah pun melalui majlis suluh ini sebelum berhadapan dengan hakim di Mahkamah Syariah. Okey. Saya bagi contoh di peringkat Mahkamah Syariah lebih dahulu. Kalau kes-kes itu, katakanlah kes melibatkan banyak kes, satu pihak tu dia melibatkan tuntutan yang mungkin kita di Mahkamah Syariah ada menerima tuntutan yang berbelas-belas kes. Dan kalau ikut perbicaraan, kes itu akan mungkin makan masa tempoh yang panjang. Tapi melalui proses suluh tadi, kes itu dapat selesaikan pada hari yang sama, diendoskan dan jadikan perintah pada hari yang sama dan selesaikan pada hari sama. Dan yang paling penting, pegawai suluh itu ditekankan prinsip kena ada kompetensi lah, sebagaimana awak sebut tadi, bahawa dia perlu ada kompetensi dan kemahiran untuk melaksanakan majlis suluh. Saya bagi contoh, paling rumit dalam Mahkamah Syariah ni kebanyakannya adalah kes hadanah lah, kes perebutan anak. Dan kadang-kadang pihak ni tak tahu yang dia punya hak dan satu pihak juga tidak tahu dia punya hak. Sebenarnya walaupun anak ini kalau kan kata pihak-pihak tu bercerai kata sebagainya, tapi anak-anak itu tidak terpisah dengan ibu dan bapanya. Jadi penerangan itulah akan diberikan oleh pegawai suluh untuk pihak-pihak itu lebih faham. Dan sebenarnya tak perlu pun sampai perbicaraan. Sedangkan kalau perbicaraan kita akan panggil saksi dan sebagainya, makin akan makan masa yang lebih lama untuk diselesaikan. Sedangkan bila tahu dari segi hak undang-undang tadi, sebenarnya boleh selesai pada hari yang sama. Itu saya bagi contohlah. Itulah pentingnya sebenarnya kefahaman terhadap sesuatu isu itu. Kalau kita dah faham, lagi mudah untuk kita berhadapan dengan proses Mahkamah Syariah itu, dapat memendekkan proses itu semua. Itu adalah kelebihan Majlis Suluh. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Abu Sufian Abu Yaziz, pengarah bahagian pendaftaran, keurusetiaan dan rekod Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia, berkongsi kepada kita semua berkenaan dengan inisiatif, salah satu inisiatif untuk melahirkan lebih ramai lagi pegawai suluh ini. Terima kasih banyak